Waalaikumsalam Ustaz. Selamat pagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah dapat jumpa pada pagi ini untuk kita sambung lagi bacaan kitab Idaman Penuntut pada Menghuraikan Yang Kusut. Jadi kita sambung pada muka surat 22. Masih lagi membicarakan tentang pembahagian waktu solat. Pembahagian waktu solat. Sampai dekat mana kita berhenti semalam? Ni Ustaz peringkat kedua, hari ni peringkat kedua Ustaz. Sepanjang waktu dibahagi kepada 5 waktu. Isyak. Isyak, okey. Tengok kitab tu. Sepanjang waktu itu. Waktu itu tu waktu isyak. Semalam kita dah cakap lah, isyak ni masuk waktu bila. Kita dah baca juga hadis yang menyatakan harus boleh ditakhirkan isyak tu 1/3 malam, separuh malam. Seperti mana hadis yang kita baca. Dan Rasulullah pernah buat begitu. Hingga ada sahabat-sahabat tunggu. Ada sampai tertidur pun ada. Itu hadis yang kita baca semalam. Jadi, kitab sambung. Sepanjang waktu isyak. Sepanjang waktu itu. Dibagi kepada 5 waktu. Sama juga macam waktu zuhur dan waktu asar. Cuma waktu uzurnya ialah waktu maghrib bagi orang sembahyang jamak takdim. Kalau kita faham waktu zuhur asar, kita faham lah waktu isyak ni. Sama je bagi dia. Zuhur asar. Pertama bagi waktu apa? Nama dia waktu fadilah. Waktu fadilah ni dia punya definisi. Dia punya huraian apa? Masuk waktu solat dan segala sunat-sunatnya. Tempoh tu lah nama dia waktu fadilah. Masuk waktu solat dan segala sunat-sunatnya. Jadi sepanjang tempoh tu lah nama dia waktu fadilah. Kalau dah lepas tempoh tu, dah habis lah waktu fadilah. Bukan habis waktu semayang. Habis waktu fadilah. Maksudnya kalau isyak masuk pukul berapa sekarang? 8 berapa? 40 ke? 38? 8.39. 8.39. Okey. 8.39. Azan. Katakan azan 5 minit. Kalau kita kira secara rambang. Azan 5 minit. Ambil wuduk 5 minit. Lepas tu berpakaian 5 minit. Lepas tu sembahyang sunat 2 rakaat. Mungkin 3 minit. Jadi dah 18 minit. Lepas tu kamat. Kamat berapa minit? 2 minit kot. 2 minit. Seminit je Ustaz. 2 minit je. 2 minit lah. Dah 20 minit. Baru solat isyak. Solat isyak berapa lama? Haji Din. Dekat sana selalu isyak berapa lama? 7 minit Ustaz. 7 ke 7 8 minit. minit. 7 minit lah kata. 27 minit. Dikir doa? Mau 10 minit kot. 10 minit. 37 minit. Lepas tu yang sunat lepas isyak. 2 rakaat. 3 minit. 5 minit. 3 minit lah.
5 minit lah. 42 minit. 42 minit. Jadi, kalau isyak itu 8.39, jadi waktu fadilah dia adalah sampai lebih kurang 8.39 campur 42 minit lebih kurang 9.21. Ya. Maknanya 9.21 tu dah habis lah waktu fadilah. Dah habis. Ini anggaran-anggaran kasar lah kira kan. Mengira mengikut definisi yang dikirakan. Jadi kalau sembahyang isyak pukul 9.30, dah bukan dikira waktu fadilah lah. Apa waktu fadilah? Waktu yang utama, waktu yang besar kelebihan, waktu yang paling bagus sembahyang. Dulu guru kata paling bagus berdoa lepas sembahyang ialah waktu tu. Antara doa yang makbul, dalam hadis pun ada sebut, doa lepas solat. Doa antara azan dan qomat. Doa lepas solat. Doa sepertiga malam. Ada juga ulama kata doa antara dua khutbah. Sekarang ni lagi sembahyang Jumaat tak dapat. Tak adalah benda tu. Nanti lepas boleh sembahyang Jumaat esok doa dah banyak. Doa antara dua khutbah. Ini antara yang dikatakan doa-doa yang makbul lah. Jadi, apa yang kita nak kena buat, kita bolehlah takhirkan solat kalau pada niat untuk mengikut sunnah Rasulullah. Rasulullah kata dengan sahabat dia, engkau tunggu waktu solat ni sampai waktu sekarang baru aku datang, engkau akan dapat pahala amal soleh. Maknanya kalau nak sembahyang lewat pun kena tunggu waktu solat, tunggulah kau nak tunggu. Tapi kalau tengok TV dulu, buat kerja lain dulu, itu bukan tunggu waktu solat. Kalau dah tengok TV mengantuk pula tidur, katalah kan bangunkan buat nak sembahyang isyak. Kalau dapat bangun pukul 3, pukul 2, tak apalah. Pukul 4 pun tak apa, boleh sembahyang isyak lagi. Takut bangunnya pukul 6 lebih. Takut bangunnya 6 lebih. 6 lebih jadi apa? Isyak pun dah tak ada. Jadi, dikatakan apa? Meninggalkan solat dengan sengaja. Kita kata kita dah taubat. Dulu mungkin kita tak sembahyang. Jahil. Lama gelap. Tak salahkan siapa? Salahkan diri kita. Ada orang tak sembahyang, dia salahkan pula keluarga dia. Dia kata keluarga dia tak terlalu agama itu. Bukan. Rasulullah dah sebut dalam hadis. Apa Rasulullah kata? Kalau engkau terdorong pada kebaikan, maka syukurlah engkau pada Allah. Ini dapat belajar ni. Mesti ada datang rasa syukur. Supaya kita berbeza dengan orang lain. Kita datang ni ada syukur, mana kita datang ni bawah hati hamba. Kalau datang tak ada bawah hati apa-apa, rasa biasa lah belajar. Bukan. Belajar ni bukan benda biasa. Makan benda biasa. Minum benda biasa. Tidur benda biasa. Kalau belajar ni benda biasa macam makan, minum, tidur, dah ramai orang belajar. Kalau subuh ni, kalau ada kuliah subuh dekat masjid, kalau waktu subuh ni, kosong. Jogging tak ada orang. Kenapa? Orang semua pergi belajar. Macam mana orang semua biasa makan pagi, biasa makan tengah hari, biasa makan malam, orang akan pergi belajar. Kalau pergi masjid ni benda biasa, orang semua akan pergi masjid. Tapi benda-benda ni bukan benda biasa. Jadi benda ni luar biasa. Jadi bila kita dianugerahkan untuk benda luar biasa, moga-moga Allah beri kita syurga. Kenapa? Sebab syurga itu, dia punya ganjaran adalah benda-benda yang luar biasa. Luar biasa daripada apa yang kita rasa dan jangka. Apa tu? Dia punya benda nikmat dengar tidak biasa didengar, benda yang tidak biasa dilihat, benda yang tidak boleh dibayang. Cuma boleh Nabi boleh bagi contoh lah. Minuman dia pakai piala, dia ada sungai, air madu yang mengalir di bawah-bawah syurga. Nabi cerita-cerita untuk kita membayangkan gitulah. Tapi pada hakikatnya, dia bukan benda yang kita boleh bayangkan. Itu nama dia apa? Itu nama dia syurga. Jadi ulama kata syurga ni dia punya nikmat dia luar biasa. Dia hanya dapat pada orang-orang yang beramal secara luar biasa. Apa dia luar biasa ni? Hari Ahad pagi-pagi ni hari tak kerja. Korbankan rehat. Kalau macam ni, tidur pun tak marah. Siapa nak marah?
Tapi dikorbankan. Untuk apa? Untuk mendapat nikmat yang luar biasa. Apa nikmat yang luar biasa? Itulah nama dia jannah. Ha. Jadi, usahalah untuk sembahyang di awal waktu. Tak maulah bangun lagi 6.30 pagi kan. Jangan jadikan dunia kebiasaan lah. Lagi sedih nanti kita saja kunci jam 6.30. Ini lagi amat menyedihkan. Maknanya kita memang kita punya intention ni, kita punya rancangan ni, kita punya niat hati ni, memang nak sembahyang bukan waktu fadilah. Memang nak sembahyang bukan waktu fadilah. Niat sembahyang waktu fadilah pun tak ada. Sebab tu nak kena niat dulu. Mulai ni hari, aku tak nak sembahyang lewat. Kena ada niat dulu. Kalau niat pun tak ada, mana nak tercapai kita? Ada dalam kitab kata apa? Seorang ulama besar, dia pernah nak nikahkan dia punya anak murid. Ulama ni kadi nak nikah ni anak murid dia. Sebelum nikah anak murid tu, dia kata dengan anak murid tu, pasangan dia kata, ada yang jenis suami dia baik, isteri tak baik. Ada yang jenis isteri dia baik, suami dia pula tak baik. Ada yang jenis isteri tak baik, suami pun tak baik. Ada yang jenis isteri baik, suami baik. Ada empat kategori dia kata. Dia bagi khutbah nikah begitu. Ada jenis suami dia bagus, isteri dia teruk. Ada yang jenis isteri dia bagus, suami pula teruk. Ada yang jenis dua-dua teruk. Nombor 3. Ada yang jenis isteri bagus, suami pun bagus kata. Jadi sebelum nikah tu bertanya dengan anak murid ini. Kau nak yang mana? Kau nak yang mana? Dia kata. Dia kata, wahai guru, aku nak yang nombor 4. Nombor 4 tu apa? Suami bagus, isteri pun bagus. Okey, dia kata, sebelum aku nikahkan kau, dia kata, sebab bapak perempuan tu, dia dah wakil wali pada Tuan Guru ni kadi. Sekarang ni aku nak kau pasang niat. Kau nak jadi suami yang baik dan kau nak minta isteri kau ni pun jadi yang baik. Dia cakap dengan suami lelaki tu, dia cakap dengan bakal perempuan jadi isteri. Kamu dah berniat sekarang? Niat? Okey, kami dah berniat. Baru dinikahkan. Kenapa? Kenapa dia kata gitu? Dia kata, sebab setiap benda yang baik ini, mula-mula, mesti letak niat. Okey. Sekarang ni 136 orang ni. Masuk saya sekali. Mari kita niat. Kita akan cuba usaha sungguh-sungguh nak sembahyang awal waktu. Bukan niat saja aku nak sembahyang awal waktu. Bukan. Janganlah jadi bengong itu. Rasa dalam hati, aku berazam ni, lepas ni nak sembahyang waktu. Aku tak nak sembahyang lewat dah. Aku tak nak sembahyang maghrib pukul 8 dah. Aku tak nak sembahyang Zuhur pukul 4 dah. Dah niat ke belum? Dah start dah. Dah Ustaz. Bat dah niat, Bat? Mana Bat? Dah Ustaz, dah. Bat ni macam mana malu pula sekarang ni aku tengok. Saya malu sekarang ni. Ya ke? Dah macam nak dara, Bat. Nak dara pun dia kata jawab. Jangan malu, Bat. Jangan malu. Suara anda diperlukan. InsyaAllah. Kita pasang niat. Macam mana ulama tu ajar anak murid dia, kita pasang niat. Ulama kata apa? Niat ini adalah perkara yang gergasi. Gergasi ni benda besar, benda kuat. Gergasi yang akan menggerakkan jasadmu pada taat. Sebab tu pasang niat. Kita niat, aku depan ni nak sembahyang awal lah. Aku dah belajar ni waktu fadilat ni apa. Waktu fadilat ni pukul berapa sampai pukul berapa. Aku nak sembahyang awal lah. Aku tak nak sembahyang lewat. Gergasi tu dah ada dalam badan kita. Dia akan menggerakkan. Azam lah. Niat ni azam lah. Niat ni azam lah. Macam azam.
Belum buat lagi, belum semayang lagi. Zuhur belum semayang lagi. Tapi sekarang dah azam. Lepas tu niat pula saya khusus. Zuhur ni kan nak semayang awal. Lepas zuhur, niat lagi. Ya Allah, asal ni kan aku nak semayang awal. Ha. Katakanlah zuhur kan gagal. Lupa. Pukul 3 baru niat nak semayang. Pahala niat ada. Dah dapat dah. Tapi tak dapat laksana. Tapi kalau kita dah niat, pahala niat dapat. Zuhur nanti dapat buat. Dah 2 pahala. Ha. Jangan buat-buat lupa. Aku niat dah dapat pahala dah lah. Janganlah bodoh sangat begitu. Apa yang kita kena letak gergasi tu dalam badan. Sebab gergasi ni dia push kita punya diri untuk lakukan taat. Sekarang ni dah boleh niat dah. Lepas ni sekarang nak sembahyang duha. Niat yang paling baik. Lepas ni nak sembahyang duha 8 rakaat. Jangan kata 2 dah le, janji sembahyang. Ada orang fikir gitu kan. 2 dah le, janji sembahyang. Sebab tu tak boleh jadi yang terbaik. Kenapa? Meletakkan musuh di hadapan diri. Apa musuh tu? Yang saya kata tadi dulu. Yang saya kata dulu. Nafsu. Enemy to be the best is always our. Enemy to be the best is always. Always. But, apa buat? The worst ke? Worst? Apa pula worst? Enemy to be the best is always The good. Ourselves. good. Oh. Good. Musuh untuk kamu menjadi terbaik adalah baik. Siapa cakap tu? Siapa cakap tu? Oh. Stephen Covey. Stephen Oh. Covey. Stephen Covey ni yang karang buku Seven Habits. Seven habits tu. Ada orang kata, Ustaz, perkataan bukan Islam kita tak boleh ambil. Sayyidina Umar kata apa? Benda yang baik itu walaupun daripada bukan Islam, kita paling layak ambil. Sebab kita Islam adalah orang terbaik. Dia pinjam perkataan kita tu. Kita tak sedar dia ambil perkataan kita. Musuh untuk kau jadi terbaik adalah baik. Apa baik? Aku semayang duha 2 rakaat tu dah baik. Tu baik tu. Orang kata kau labu, tudung kau labu-labu lah sikit. Ni tudung sampai singkat. Nampak bentuk buah dada. Aku pakai tudung dah baik. Faham? Kau ngaji ni buka lah kitab. Duduk elok-elok. Ambil buku catatan, catit. Aku dengar ni dah baik. Nampak? Kau datang mengaji, janganlah masuk lewat 8 suku baru masuk. 8.30 pun baru masuk. Orang mula pukul 8. Aku masuk pun dah baik. Tu yang jadi tak baik tu. Itu yang jadi tak boleh jadi terbaik. Kau dengar kuliah online jangan sambil baring-baring. Aku dengar pun dah baik. Nampak? Dia rasa dengar sambil baring-baring tu dah baik. Dia rasa masuk 8 lebih tu dah baik. Kalau kelam malam ni, mula 7.45, pukul 8 suku baru masuk. Aku masuk pun dah baik. Ada orang tak masuk langsung. Sampai bila pun kau takkan jadi terbaik. Kenapa? You have put the enemy in front of you. Lepas tu kau cakap, kau baik. Ni halangan yang paling besar untuk kita jadi terbaik. Sama macam niat ni. Sekarang ni niat. Apa? Aku nak sembahyang duha 8 rakaat. Niat dulu. Biar gergasi tu bergerak dalam badan. Gergasi tu apa? Gergasi tu niat yang kuat tu. Menggerakkan kita. Supaya kita dapat 8 rakaat. Lepas tu, niat lagi. Lepas tu aku nak baca zikir. Yang Rasulullah ajar. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Ada hadis Rasulullah sebut 100 kali. Ada juga guru kata, ada hadis yang Rasulullah kata 300 kali. Baca di waktu duha. Bila seorang sahabat ni dia kata, wahai Rasulullah, aku berniaga tapi rezeki aku ni payah. Banding dengan orang-orang lain. Rasulullah kata, di manakah engkau di waktu duha? Dikala malaikat bertasbih pada Allah. Di mana engkau? Maksudnya Rasulullah kata, engkau buat apa waktu duha? Malaikat sibuk bertasbih pada Allah. Engkau buat apa waktu duha? Engkau buat apa waktu duha? Dikala malaikat sibuk bertasbih pada Allah.
Rasulullah ajar dia duduk zikir tu. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Lepas beberapa bulan, dia jumpa dengan Rasulullah. Dia kata dia ada masalah lain. Apa masalah dia? Dia mempunyai harta yang melimpah ruah sampai tak tahu mana letak. Sampai peringkat tu. Tu diceritakanlah hadis. Pasal niat. Pasal niat. 2 hari ni aku nak baca Subhanallah bihamdi, Subhanallah azim. Kenapa baca? Rasulullah ajar. Tu penting dia niat. Sekarang ni dah belajar dah waktu fadilah ni. Dah belajar waktu fadilah. Dah belajar waktu ikhtiar, waktu pilihan. Dah tahu dah waktu makruh. Dah tahu dah waktu haram. Isyak ni dia punya waktu uzur ialah bagi orang semayang jamak takdim. Dia semayang isyak dalam waktu maghrib, maknanya dia semayang waktu uzur. Waktu uzur bagi maghrib ialah orang semayang jamak takhir waktu isyak. Bagi uzur waktu isyak, orang semayang waktu isyak dalam waktu maghrib. Maknanya semayang musafir ni lah. Itu nama dia waktu uzur. Jadi niat ni, azam ni, dia memain peranan untuk berubah. Sebab tu orang kata ada azam apa? Bila tahun baru je, dulu. Sekarang ni orang tak bercakap dah perkara ni. Dulu orang kata, bila tahun baru je orang tanya. Orang tanya artis, orang tanya orang popular lah orang tanya kan. Kadang-kadang dia pergi dekat orang ramai. Saya ingat dulu dekat TV kan. Masa malam tahun baru tu, dia petang tu dia pergi Jalan Tukar Rahman dalam TV. Saya ingat dulu TV. Ini kira 20 tahun lalu lah. Dia kata, beri ucapan selamat tahun baru. Lepas tu beritahu apa azam tahun baru anda. Kan dulu ada kan. Adalah orang kata azam ni saya nak ni, saya nak ni, saya ni. Sebenarnya azam ni bukan ikut tahun. Sebenarnya azam ni kalau boleh kita ikut hari-hari mendatang kita. Hari-hari mendatang. Kita bangun je subuh. Kita dah doa. Kita dah sembahyang subuh ke apa benda ke. Kita azam. Kita azam. Tahun ni, hari ni, aku nak jadikan hari yang terbaik dalam hidup aku. Azam lah. Aku nak sembahyang waktu. Ni subuh ni Alhamdulillah. Aku dapat bangun sebelum subuh. Aku dapat siap sebelum subuh. Aku dapat buat sunat-sunat yang apa yang patut lah sebelum subuh. Dah sembahyang sunat ke, taubat ke, apa benda witir ke, sembahyang sunat ajat ke, apa benda dah buat. Lepas tu aku nak azam ni. Zuhur ni, insyaAllah, ya Allah, dengan izin kau, aku nak ini. Setiap ketika tu, apa baru azam. Hari ni aku tak nak buat dosa dah. Aku tak nak lah. Umpat ni aku tak nak. Aku tak mau dah. Ya Allah, kau tolong aku. Hindarkan aku daripada benda-benda dosa ni. Yang menyebabkan amal aku nanti kau tak terima. Mesti ada rasa azam itulah. Zuhur kan, nak sembahyang waktu fadilah. Zuhur pukul berapa? 1 apa? 15? 10? 1:15 Ustaz. 15. Aku dah azam. Ni pagi ni buat azam. Pukul 1 aku nak ready kat sejadah. Aku nak duduk atas sejadah. Aku nak tunggu Allah panggil aku. Kenapa aku nak tunggu Allah panggil aku? Memang sepatutnya aku buat begitu. Kenapa? Aku ni kan makhluk dia. Aku ni kan hamba dia. Dia kan bos segala bos. Dia kan Allah. Dia kan Tuhan. Dan nama zat dia adalah Allah. Jadi hamba ni patut tunggulah bos panggil. Bukan bos panggil dia buat tak tahu. Ini bos panggil pukul 1.15, pukul 3.30 baru datang. Aku tak nak jadi orang biadab dah. Ya Allah, biadab ni aku dengan kau. Dia berani main-main dengan Allah. Letak apa? Letaklah azam itu di dalam hati. Bila ada azam, bila ada niat, bila ada rancangan, maka mohon Allah laksanakan. Mohon Allah takdirkan. Tapi kita mesti ada azam. Usaha itu daripada makhluk dan meluluskan itu daripada Allah. Hakikatnya usaha tu pun Allah yang izinkan. Kita nak letak azam ni pun Allah yang izinkan. Allah yang bagi kita satu rasa. Untuk apa? Untuk berazam. Aku ingin semayang waktu fadilah. Jangan semayang lewat kak. Jangan nama fadilah. Tapi semayangnya waktu makruh. Ada ke nama fadilah? Minta maaf lah. Jangan nama fadilah.
tapi semayang waktu makruh. Nama Nur Fadilah, semayang waktu makruh. Ujung-ujung semayang. Tukar nama kat immigration, sama tahu nama Nur makruh. Saya cakap betul ni. Perempuan kalau kat pejabat paling ramai semua lewat. Saya dah cakap ni banyak kali. Kalau saya ngajar kat pejabat, saya cakap ni. Tapi malangnya yang datang kuliah Zuhur ni yang bukan orang sembilan lewat. Orang sembilan lewat ni kuliah Zuhur memang tak pergi ke pejabat. Perempuan paling ramai. Saya cadangkan dekat pejabat kan. Tak kira lah ni ada staff KKR ada dalam ni. Macam mana orang buat kempen istighfar 100 kali sehari. Kan sekarang ni Ustaz Jafri kan. Ustaz Jafri tu buat kempen. Dia buat kempen dalam WhatsApp, dalam Facebook. Buat kempen. 100 istighfar 100 kali sehari seorang. Supaya menghilangkan Allah dengan istighfar ni Allah angkat wabak COVID ni. Saya cadangkan kat pejabat, pihak surau, yang bertanggungjawab lah. Jabatan yang menjaga tentang kerohanian ni. Ada tempat, dia ada satu jabatan yang jaga buat agama ni. Buat kempen, buat poster, pasang poster dekat depan. Apa-apa buat. Kempen solat awal waktu. Lepas tu guru-guru perempuan buat kempen sama mereka. Kempen, jangan semayang lewat. Jadikan benda ni benda percakapan di kalangan ahli-ahli anggota. Kempen. Kempen. Sebulan, 2 bulan kempen. Lepas tu, bulan 3 buat kempen lain pula. Lepas tu, bulan 4, bulan 5, nak buat kempen balik. Solat awal waktu. Mudah-mudahan dengan usaha kita ni, Allah gerakkan hati. Pukul 1, pukul 2 ni surau penuh. Sampai orang nak masuk tak boleh. Begitulah. Ini orang kalau ada hal tak apa. Kalau kita pergi kerja, kita ada hal pukul 1, pukul 2, tak apalah. Sampai pukul 3 nak buat macam mana, betul tak? Tapi tak ada usaha. Okey. Kelima. Subuh. 2 rakaat. Waktunya mulai dari terbit fajar yang kedua. Fajar yang kedua itu nama dia adalah fajar apa semalam kita cakap? Sadik. Sadik. Fajar Sadik. Sadik. Fajar Sadik. Sadik ni maknanya benar. Kalau susah nak ingat Sadik si Garagar. Firamli guna watak tu. Sadik si Garagar. Tembak Ustaz, tembak siapa Abang Razak? Abang Razak, kita punya van tu apa khabar? VAR 438. Oh, bergerak aktif Ustaz. Gerak aktif? Ya. Allah. Musim COVID ni lagi aktif gerak? Ya Ustaz. Allah. Tanya Abang War lah. Dia busy dah sekarang ni. Ada 3 hari lepas, 3 hari lepas 2 sekali Ustaz. Oh, Allah Akbar. Tu Abang Wo punya best friend tu, VAR 438. Kawan lain tahu tak VAR 438 ni band apa? Tahu kan? Band jenazah. Band jenazah. Haji Yun pun tahu, dia pernah semain kat sana. Kami selalu sebut lah VAR 438. Ya Ustaz. Ingat hari-hari balik tengok band tu. Band tu kat mana? Itu saya lama tak nampak band tu. Letak belakang Oh ya Ustaz. Band tu kat mana tak nampak mana tak? Band tu kat mana? Ada dekat kat belakang kan. Pintu masuk ikut sekolah tu. Pintu tu. Pintu belakang. Dia ada garah dia. Oh, ada garaj sendiri. Elok letakkan pintu depan lah. Buat giliran lah. Minggu ni Wall Lab, minggu depan Abang Razak Lab, minggu depan Haji Din Lab, minggu depan Haji Haji Lab. Buat giliran untuk lab. Lab cukup lah lab. Jangan buat apa. Ambil kain basah, lab. Habis PKP ni kita buat Ustaz. Lepas tu lap kata tu innalillah sambil lap dia baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lap. Lepas tu cakap dengan kita apa? Allah van ni lah besok aku naik. Van ni lah besok aku naik. Dulu masa bulan puasa 2 tahun lalu kan, 3 tahun lalu. Ni menantu saya cerita. Menantu saya ni dia ni imam kat masjid. Imam kat masjid. Surau apa ni nama? Kat Banting surau apa?
Haji apa? Haji Saleh, Haji Yusof. Surau. Dia ni bila kat masjid, tapi dia imam kat surau. Bulan puasa dia kata. Masa tu puasa ketiga. Lepas tarawih dia kata, ada budak lelaki ni kerja dia bawa lori. Lepas tarawih dia berhenti kat van tu, dia pandang. Dia pandang je van ni. Habis menantu saya ni tepuk belakang ni, kawan-kawan kan, sebaya dengan mereka. Tepuk, kau pandang-pandang van ni, kau nak naik ke? Dia kata apa? Aku nak naik lah van ni. Dia kata. Besok dia pergi obsession kerja kat Perak, dia meninggal. Ni cerita menantu saya. Dia kata, aku nak naik. Ada tak siapa rasa nak lap van? Takut nak cakap Jangan cakap Ustaz. Tiba lepas lap van meninggal. Ustaz pun cerita. Saya nak lap van. Dia meninggal betul. Kita nak ke tak nak. Kita suka kat tu suka. VR 438 tu kita akan naik. Tu van jenazah tu. Sekarang ni azam lah. Azam apa? Sebelum naik ni, nak naik dengan bawa amal soleh. Naik memang kena naik. Nak naik ni bawa amal soleh. Ini naik kosong-kosong aja. Berat lah. Mulai dari terbit fajar yang kedua. Bila kata fajar yang kedua, mestilah ada fajar yang pertama. Fajar yang pertama itu nama dia fajar apa? Fajar yang kita sebut semalam. Kazib. Kazib ni maksud apa? Kazib ni maksudnya bohong. Perkataan kazib ni bila translate, nama dia bohong. Macam ada kitab kata lah. Dia kata rukun semayang yang ke-12 itu ucapan salam yang pertama. Ada yang kitab kata ucapan salam saja. Ada yang kitab kata salam saja. Tapi kalau kita nak lebih faham, elok kita catat dalam buku kita ucapan salam yang pertama. Kenapa kita kata ucapan salam yang kedua? Kenapa kita kata ucapan salam yang pertama? Sebab ada ucapan yang kedua. Jadi ucapan yang kedua tu hukum dia apa? Hukum sunat. Lepas tu kita pergi ke depan lagi. Sunat apa? Sunat haya'ah. Apa makna sunat haya'ah? Sunat haya'ah ni dari segi bahasa dia cantik, mencantikkan gerakan yang mencantikkan solat. Kalau dari segi istilahnya, sunat yang tidak kuat tuntutan dia dan jika ditinggalkan tiada disunatkan untuk diusahawi. Kita pergi ke depan. Namun kita dapatlah. Jangan berhenti kat situ. Ucapan salam yang kedua ni hukum apa? Sunat. Jangan berhenti kat situ. Nanti ilmu ini tidak dimuzakarahkan dalam hati kita. Ucapan salam yang kedua hukum apa? Sunat. Tanya lagi diri kita. Sunat apa? Sunat apa kalau sunat apa kita belajar. Maknanya ilmu tu tak sampai. Tak dapat. Macam kita nak galah buah. Tak sampai. Buah tu tak dapat. Kita tahu apa? Sunat. Tahu sunat. Sunat apa? Tu nak tahu tu. Sunat haya'ah. Begitulah. Okey. Berkekalan waktu subuh tu mulai daripada terbit fajar. Fajar yang kedua tu nama dia fajar sadik. Fajar sadik. Lepas PKP ni kita pergi Kudat lah. Semalam ada akak kata kat Kudat boleh nampak fajar sadik. Boleh nampak fajar kazib. Wah, kau dapat buat rombongan baik. Boleh kita pergi lepas PKP. Lepas PKP. Nanti minta adik Ramlan tunggu. Amy ada ke Amy? InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. InsyaAllah. Adik Ramlan ada ke? Ni tengok nama dia. Amy Sadura. Amy Sadura orang Kota Kinabalu. InsyaAllah. Nanti Amy tunggu kami sana. Boleh. Saya pun ni pun dah lama tak pergi sana. Oh cakap orang Kuala Lumpur tak cakap macam orang Sabah. Sebab kat sini dengan anak-anak pun cakap KL kalau diorang pergi sekolah ke macam tu baru cakap Sabah. Berapa lama duduk Sabah? Dah 16 tahun. Dah jadi orang Sabah lah 16 tahun. Saya yang cakap orang Sabah ni, Pak. Itu abang itu. Itu abang yang cakap orang Sabah.
Ya. Abang di Cyberjaya cakap Sabah, Amy di Sabah cakap Kuala Lumpur. Boleh tukar tempat ni, Pak. Ya, Pak. Tapi MMU tak ada di Sabah kan? Ada di Melaka. Kalau Melaka cakap le Melaka. Wow le Melaka. Okey. Nanti bolehlah kan pergi Kedai Baru boleh jumpa adik kita. Amy ada sana. Abang Lan pun boleh datang bawa. Lan pun dulu selalu nampak dia ada jumpa adik-adik dia kat sana. Alhamdulillah. Saya secara peribadi saya gembira. Adik-adik datang belajar. Betul saya cakap. Yang susah nak ajak ni ialah keluarga kita. Yang susah sebenarnya. Kalau kita berjaya ajak keluarga kita, kenapa kita bayar keluarga kita? Keluarga kita dia tahu kurangan kita. Contohlah, kalau Lan kata dengan Amy, kau belajarlah. Kalau adik kita nak timbak kita anytime. Alah bang, kau pun lebih kurang macam aku. Nampak. Tapi kalau kita berjaya bawa wah ni nikmat yang besar. Lepas tu saya nak ajak ni 163 orang ni, mari kita ajak dia balik kita. Masukkan link dalam keluarga. Tak kira lah kelas saya ke kelas apa ke tak apa. Jadi kita duduk je online, kita jangan lupa bawa keluarga kita sama. Moga-moga nanti kita bertemu di syurga kan. Tu hasrat kita. Okey. Amin. Saya dulu tu lah kalau saya tahu boleh nampak Fajar Kazib kan, saya tidur dekat Simpang Mengayau. Ni pergi, sebab kita kerja dulu tidur kat sana. Kalau pergi Kudat dulu, pernah sekali tidur Kudat. Tapi masa tu saya kerja auditing. Tapi tak teringat pula nak tengok. Simpang Mengayau tempat wajib. Kalau pergi Kudat je mesti pergi. Padahal dah banyak kali pergi untuk ambil gambar. Tonok. Tengok dia punya pertemuan dua laut tu. Best. Okey. Subuh 2 rakaat. Waktunya dari terbit fajar. Yang kedua, berkekalan hingga terbit matahari. Terbit matahari inilah nama dia syuruk. Syuruk kau berapa sekarang ni? Dekat surah masjid ada di jadual kan? 7-2 minit Ustaz. 7-2 minit. 7-2 minit. Syuruk 7-2 minit. Kalau kita semayang Allah Akbar, lepas tu syuruk, semayang kita sah. Tapi kita telah semayang waktu haram. Bukan waktu tu haram, sebenarnya perbuatan kita ni haram. Semayang dengan perbuatan haram. Kenapa? Kita tak lepas untuk habiskan 2 rakaat sebelum waktu syuruk. Kalau kita semayang Allah Akbar, beri salam je 7-2 minit. Itu nama dia waktu apa? Itu nama dia makruh. Kenapa nama dia makruh? Cukup. Cukup. 6.58 semayang. Beri salam je. Tengok jam. Syuruk. Kita cakap tepat pada waktu aku semayang. Ini bukan tepat. Itu lewat. Itu lewat. Maknanya dia kurang 6.58 lah. Atau 6.59 lah. Subuh ni mungkin 4 minit, 3 minit je habis semayang. Kalau kita semayang, kita beri salam 6.58, maknanya itu adalah waktu terakhir untuk waktu apa? Ikhtiar. Waktu terakhir, waktu ikhtiar. Bila beri salam aja 6.58. Contoh dia gitulah, lebih kurang itu kan. Waktu terakhir, waktu ikhtiar. Kalau kita semayang orang azan aja, kita dengar azan, kita jawab azan, kita semayang sunat, kita semayang subuh, itu maknanya waktu fadilah. Fadilah. Jadi subuh ni ada 4 waktu. Nampak? Siapa tu? Kori ke Kori tu? Nampak cucu aku. PKP nak jumpa tu sahaja cucu. Subuh ni ada 4 waktu. 4 waktu. Satu nama dia waktu fadilah. 2 nama dia waktu pilihan atau waktu ikhtiar. 3 nama dia waktu makruh. 4 nama dia waktu haram. Apa yang tak ada dalam subuh ialah waktu Zuhur.
Kenapa tak ada waktu uzur? Sebab Tak ada jamak. tak boleh jamak. Tak boleh jamak. Kenapa subuh tak bangun? Semalam dah jamak dengan isyak. Siapa ajar gitu? Siapa ajar? Subuh dah jamak dengan isyak. Subuh kenapa tak semayang? Kenapa tak bangun? Nanti jamak dengan zuhur. Kan musafir ni siapa ajar? Mana ada orang ajar gitu? Zuhur bolehlah jamak. Bolehlah kasar. 4 jadi 2. Asar boleh jamak, boleh kasar, 4 jadi 2. Isyak boleh jamak, boleh kasar, 4 jadi 2. Maghrib boleh jamak, tak boleh kasar. Maghrib boleh jamak, tak boleh kasar. Tak boleh 3 jadi 2, tak boleh. Subuh, jamak pun tak boleh, kasar pun tak boleh. Kalau anak kita tanya kenapa maghrib 3 ni tak boleh kasar, tak boleh pendekkan, kan musafir, apa jawapan kita dalam kita kata apa? Sememangnya dah pendek. Dalam kitab Idaman Penuntut dah jawab lah. Sememangnya dah pendek. Jadi solat yang bawah 4 rakaat dipanggil solat yang pendek bilangan rakaat. Bila dah pendek, tak boleh bagi pendek. Tak boleh bagi pendek dah. Tapi solat yang 4 rakaat, nama dia solat yang panjang. Bilangan rakaat dia panjang. Jadi boleh dipotong setengah jadi 2. Sebagai kelonggaran kepada orang yang musafir. Okey. Sekarang ni dah ada ilmu. Dah ada ilmu. Ilmu apa? Waktu fadilah, dah ada ilmu. Waktu pilihan, waktu makruh, waktu haram, dan pada 4 solat dia ada waktu uzur. Subuh tak ada waktu uzur. Maghrib dia ada waktu fadilah sahaja. Kenapa? Pada pendapat yang kata maghrib dipendek. Okey. Perkara kedua yang kita kena buat, azam. Azam yang sungguh-sungguh aku nak cuba duduk 5 waktu ni, duduk pada waktu fadilah. Azam kena taruh niat lah. Taruh niat ni, azam ni. Aku tak nak senang lewat dah. Ya Allah, kau tolonglah aku. Kau tolonglah aku. Ingatkan aku, wahai Tuhan, untuk jumpa kau awal waktu. Biar kita peka dengan masa lah. Asyik tengok jam je. Asyik tengok jam. Waktu rumah kita kalau banyak jam lagi bagus. Dekat sini ada jam kita tengok. Alamak, dah pukul 1 lah. Dah lah, stop. Mari kita siap sedia untuk solat. Kita fikir gitulah. Sebab apa? Rasulullah pernah cakap perkataan tu. Dia kata apa? Apabila ada seorang daripada luar Madinah, rombongan datang ziarah Nabi ni, dia datang, dia bawa doktor peribadi. Lepas tu dia bawa pakaian, kain. Dia bagi pada Rasulullah. Yang kain ni Rasulullah ambil. Doktor peribadi ni Rasulullah tak ambil. Rasulullah tak nak. Kenapa? Rasulullah kata, kami ini adalah penggembala matahari. Kami makan waktu lapar. Kami berhenti sebelum kenyang. Maksudnya kami tak perlu ke doktor. Perasan tak? Kalau perasan lah. Saya pun perasan juga. Dekat Mekah, dekat Madinah, payah nak jumpa klinik. Atau memang saya tak jumpa, tak tahulah. Ada, tapi jauh. Kalau kat Madinah tu, kat Mekah tu, klinik swasta dia yang kita pergi tu, naik taxi kan. 20 minit je kan, sampai. Jauh. Tapi tak... yang kerajaan tu kalau kat Mekah, kalau musim haji, orang beratur, dia keluar. Pusing beratur. Pusing gitu beratur. Ada polis jaga. Memang, tapi bukan macam Malaysia lah. Kalau dekat Malaysia ni, klinik ni banyak. Kat taman ni, klinik ni. Kalau kat Bangi, cakap lah. Klinik ni berlambak. Maka Rasulullah kata kami adalah penggembala matahari. Apa maksud penggembala matahari? Kami sentiasa memerhatikan waktu. Subuh pukul berapa, zuhur pukul berapa. Sentiasa memerhatikan waktu. Maknanya kalau bersalahan lah. Kalau kita kata, dah pukul 4. Tiba-tiba kita kata gitu. Allah dah pukul 4, aku ingat pukul 1. Allah teruk benar 3 jam bila. Aku ingatkan pukul 1, dah pukul 4.
dah nak asar dah, belum sembahyang zuhur. Maknanya kita tak ikut Rasulullah kata apa? Kami adalah golongan yang menggembala matahari. Gembala ni macam kita tengok, perhati saja. Kalau kita gembala kambing kan, kita perhati kambing gimana, kawal dia. Maknanya kita ni golongan apa Rasulullah kata? Orang yang mengawal masa. We have a very good time management punya sikap. Maknanya apa? Tak lembab. Tak lembab. Tak lembab. Usaha jangan lembab. Memang kadang dalam usaha kita pun kadang kita terlepas. Itu tak apa. Tapi usaha jangan lembab. Jangan lembab masuk semayang. Semayang zuhur satu suku, pukul 3 baru nak semayang. Ni lembab. Ni nama dia lembab. Ni nama lembab. Sama juga macam benda kebaikan yang lain. Kelas pukul 8, sebelum pukul 8 dah masuk. Jangan masuk lewat. Cuma nama apa? Itu nama lembab. Kadar kelembapan yang tinggi. Kalau ada hal tak apa. Ini jadikan rutin. Jadikan rutin. Dah semayang maghrib, 7.45, masuk kelas terus malam-malam. Ni 7.45 baca WhatsApp dulu. Ketawa dalam ni. Senyum-senyum kat handphone, apa semua. 8 lebih kan, pergi pula minum air. 8 suku kan, lapar pula makan dulu. 8.20 baru masuk kelas. 8.35 je nak isyak dah. Dia kata, Ustaz mengambil isyak. Dapat belajar 15 minit je. Orang belajar dekat sejam, dia belajar 15 minit. Kenapa? Sebab lembab dia tadi. Ustaz, lembab ni boleh kategori tegege, Ustaz? Tegege. Tegege. Tegege ya, sama. Bat, orang Bentong kata apa, Bat? Lembab juga rasanya. Lembab juga ya? Ada bahasa lain? Kalau orang pada timur kata apa lembab ni? Allah. Senyet. Sengit? Senyet. Oh, betul ada bahasa dia, sengit. Memang tiap-tiap kaum ni dia ada bahasa. Tidak proaktif. Tidak proaktif ni bahasa-bahasa orang-orang universiti. Tidak proaktif. Di rumah saya kata tembel. Saya tak tahu tembel ni siapa ni cakap. Orang Melaka ke? Orang Minang ke? Orang Selatan kata tembel. Mak saya kata aku lemah betul lah orang tembel. Mak ajak pergi Sambil pasar. Sambil lewa tu betul tu. Sambil lewa tu. Dia kalau nak tembel, biar benda-benda yang sia-sia. Itu tak bertembel. Jawa Ustaz, tembel. Tembel. Oh Jawa? Oh Jawa cakap tembel Oh, dia ke? Saya tak tahu lah dia ada tembel. Tembel tu ketumbit pada mata Ustaz. Kalau orang Jawa ketumbit. cakap. Tembel ketumbit pada mata. Apa saya nak cakap apa kalau benda tu benda yang tak ada manfaat lah. Kita kata tengok drama ke apa kan. Drama start pukul 7. Kita pukul 7.30 baru datang. Itu tak apalah. Tapi pada kebaikan, jangan tembel-tembel. Rasulullah dah bagi signal kan. Kalau kau nak buat pagi ni, kau jangan tunggu petang. Kau nak buat baik petang ni, kau jangan tunggu pagi. Itu peribahasa Melayu kata apa? Kerja bertangguh tak tertahan. Yang depan tu apa? Ada peribahasa Melayu kata. Kerja bertangguh tak tertahan. Sebelum tu, kerja apa? Maknanya yang maksud dia jangan tangguh benda-benda yang kerja-kerjaan yang tangguh. Kerja-kerja jangan tangguh. Lepas tu syarikat ni, yang organisasi swasta ni, kerajaan pun saya rasa ada kan. Mereka mesti ada KPI kan. Mesti ada Key Performance Indicator. Lepas tu sebelum tu mereka buat KRA, Key Result Area. Maknanya gini, capai dia gini, sebelum gini. Yang ini, task ni, capai dia mingguan, sebelum hari Jumaat, kena submit sebelum gini. Tu ada dia punya KPI tu. Kenapa KPI tu? Tu sampai ada pejabat dia buat time management ni cost. Dia tengok dia punya staff ni lembab-lembab. Saya takkan lupa Dulu anak saya nombor 4, dia sekolah Semakel. Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur. Saya pernah nampak satu poster besar,
sekolah tu buat kempen apa tau? Kempen berjalan pantas. Sekolah ni buat. Smarkel ni budak terpilih. Kempen berjalan pantas. Kenapa dia buat kempen berjalan pantas? Saya tanya kenapa? Kenapa yang anak saya? Kenapa sekolah buat kempen berjalan pantas? Dia kata entah. Dia kata budak-budak masa tu anak saya form 4. Budak-budak memang apa benda budak tahu kadang. Saya pada pendapat saya, kenapa? Sebab lembab. Sebab lembab. Kerja bertangguh tak menjadi. Ini peribahasa dia. Kerja bertangguh tak menjadi. Kerja beransur tak tertahan. Sebab lembab. Dulu anak saya dulu, dia pernah balik asrama. Dia kata kaki sakit. Saya tanya kenapa? Cikgu denda. Warden asrama denda, ketuk ketampi. Saya kata kenapa? Sebab turun asrama lambat. Dia asrama ni ada undang-undang. Sebelum pukul 7 boleh turun. Maknanya kena pergi sekolah. Kan? Saya kata bagus. Bagus. Saya kata bagus lah. Kenapa? Denda. Denda. Kenapa? Lembab sangat. Kat sekolah lah dia latih. Jangan lembab. Baik keluar kerja besok jangan lembab. Rasulullah itu berjalan bagaikan apa? Dalam kitab kata. Turun bukit. Turun bukit. Tu baca Syama'il tu. Nuruni bukit. Rasulullah ni jalan bagaikan turun bukit. Maknanya dia tunjukkan apa? Dia tunjuk dia ni kalau jalan cepat. Dia kalau toleh, dia tak toleh gini Rasulullah. Dia toleh gini. Dia toleh dengan badan dia. Dia tak buat gini. Tak. Dia. Apa dia buat itu semua terbaik Rasulullah. Apa dia buat semua terbaik. Dia jalan bagaikan menurun bukit. Jalan cepat-cepat. Itu nasyid dekat tadika macam mana tu? Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rukaya, Fatimah, Ummi Kalsum. Lepas tu apa lagi rangkap berdua? Jalan tepi-tepi, jalan cepat-cepat. Sampai awal pagi, cucikan kelas, rajin membaca, rajin mengira, ikut cakap guru, insya-Allah berjaya, insya-Allah berjaya, insya-Allah berjaya. Bat, ingat tak Bat nasi tu Bat masa tadika? Saya tak ingat. Aku nak tanya orang muda-muda yang kita tadika. Amy muda lagi kan? Amy ingat tak nasi tu waktu tadika? Tak muda dah Ustaz. Anak saya dah sulung pun dah 24 dah. Tak ingat. Allah. Maknanya dah dekat 50 juga umur tu kan? 40 Ya, lebih lah betul. kot. Ya betul. Saya nak tanya orang muda-muda lah. Tak ada orang muda dalam ni. Haji Din muda. Haji Din ingat tak cucu nyanyi gitu? Jalan tepi-tepi, jalan lekas-lekas, sampai awal pagi, cucikan kelas, rajin baca Quran, rajin mengira, ikut cakap guru, insya-Allah berjaya. Ikutlah cakap guru. Ikut cakap cikgu. InsyaAllah berjaya, insya-Allah berjaya. Dulu kan dah belajar tadika dulu. Tadika twinkle Ustaz tu. Apa Kak? Zaman saya mengajar tadika dulu. Tadika twinkle little star Ustaz. Saya dulu tak ada tadika Ustaz. Ustaz, mikrofon. Baru Ustaz tak dengar. Tapi pendidikan tu diajarnya begitu Jalan tepi-tepi, jalan lekas-lekas. Bukan kita jalan meluru je, bukan maksud tu, bukan maksud nak lintas jalan pun. Bukan gitu. Sebab tu saya kalau cucu saya sampai, rumah saya ni depan masjid. Pagar rumah terbuka, pagar masjid terbuka selalulah. Kalau cucu saya sampai, saya balik daripada semayang, saya nampak kereta dia masuk, saya akan
tak nak balik dulu. Kenapa? Saya takut. Nanti dia nampak saya, dia lintas jalan dia pergi kat saya. Itu saya takut. Budak-budak ni. Sebab apa? Depan rumah saya ni, kadang kereta laju juga. Bukan kita kata jalan cepat-cepat ni meluru je, bukan. Dengan gopoh-gopoh tak. Maknanya jalan pantas. Jalan pantas. Sebab tu kita katakan, dia katakan para sahabat itu, dia berjalan ke masjid, mereka mengecikkan langkah dan memantaskan gerakan. Kenapa? Sebab apa? Mereka berpegang kepada Rasulullah. Kata apa? Setiap langkah ni ada 10 kebajikan, menghapuskan 10 dosa. Jadi dia jalan kat masjid tu jalan gitu. Maknanya dia tak lembab. Dia tak lembab. Benar? Rasulullah ni dengan sahabat ni berjalan, tiba berlaku satu benda yang mereka tu, apa tu? Mereka nak pergi ramai. Mereka pergi ramai, tengok Rasulullah dah keluar dari tempat tu. Rasulullah kata dah selesai. Rasulullah sampai dulu mereka. Rasulullah kata apa? Jangan sampai musuh sampai depan rumah kamu. Maknanya jangan lembab. Kita kena keluar pergi kat musuh. Bukan musuh sampai depan rumah kita. Rasulullah pernah keluarkan perkataan tu. Jadi, apa yang saya nak kata ni, aku nak cakap apa ni, jangan lembab nak semayang, jangan lembab nak masuk kelas, jangan lembab pada kebaikan, jangan lembab. Jangan lembab. Nak buat benda-benda baik pun, nak pergi janji pukul 8, pergilah keluar pukul 8. Kenapa? Kita ada masa yang kita kena uruskan dan kita ada banyak benda lain yang kita kena buat. Jangan lembab. Jangan lembab. Nanti lembab urusan kat luar, nanti solat pun jadi lembab. Pukul 3 baru nak sembahyang zuhur. Ini sangat tidak bagus. Kita dah belajar dah waktu fadilah. Mari kita masukkan diri kita dalam menyembah Allah ini kepada waktu fadilah. Okey. Nanti minggu depan sambung. Amalkan ni. Waktu fadilah ni. Saya minta diri saya selama ni. Amalkan ni. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Kalau tanya kenapa Ustaz dah belajar waktu fadilah pun tak boleh lagi lah. Sembahyang masih lewat. Kenapa? Kalau jadi begitu kenapa? Kalau jadi lepas ni masih lagi sembahyang lembab. Pukul 4 dulu sembahyang zuhur. 6.30 baru nak bangun. 6.45 baru subuh. 6.45 nak sembahyang nak berak pula masuk lagi bilik air. Kenapa? Dalam kitab kata kenapa? Kenapa engkau mempunyai ilmu tetapi engkau tertahan untuk amal? Maknanya engkau ada ilmu tapi tiada amal. Ulama kata Contoh banyak Ustaz. ada ilmu, tiada amal. Satu, ada dosa, tak ada taubat. Jadi nak amal ni taubat. Ada dosa, tak ada taubat. Sebab tu ada ilmu, tak boleh amal. Sebab ada dosa, tak taubat. Satu. Dua, ada nikmat, tak ada syukur. Dua. Ada nikmat, tapi tak syukur. Dah makan, tak pernah kata Alhamdulillah daripada hati, pada lidah. Sihat badan pagi ni, tak pernah kata Alhamdulillah, tak pernah syukur pada Allah. Menyebabkan Allah tahan. Tahan apa? Tahan untuk mengamalkan ilmu. Ada dosa, tiada taubat. Sebab itu ada ilmu, tiada amal. Ada nikmat, tiada syukur. Kenapa? Apa akibat dia? Ada ilmu, tak boleh amal. Nombor 3, ada ilmu, tiada sungguh. Sungguh apa? Sungguh nak niatkan, nak usahakan untuk beramal. 3. Nombor 4, ada kematian, tak ambil iktibar. Tengok senarai COVID, 100 lebih mati. Oh, tak ada ambil iktibar. Iktibar apa? Oh, aku pun mati juga nanti. Tak kira lah mati sebab apa tu, tidak tahulah. Tapi yang pentingnya pasti apa? Mati juga. Tak ambil iktibar. Dapat WhatsApp, orang mati. Tak ambil iktibar. Jadi pada 4 ni, menyebabkan Allah tahan, ulama kata, dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Peringatan buat orang-orang yang ghafilin. Ghafilin ni orang-orang lalai. Tanbih ni peringatan. Tanbihul Ghafilin. Abu Laid As-Samarkandi. Nama pengarang kitab dia. Abu Laid As-Samarkandi. Samarkandi ni Samarkand. Nama tempat lah. Dia kata dalam kitab tu, Mujahid ditanya, kenapakah wahai Tuan, Mujahid ni orang-orang hebat lah, guru-guru. Kenapakah orang ada ilmu, tiada dapat amal?
dah belajar waktu fadilah. Tapi semayang lembab lagi. Kerana engkau ada ilmu, engkau tiada amal, kerana engkau ada dosa, engkau tiada taubat. Engkau ada ilmu, engkau tiada amal, kerana engkau ada nikmat, engkau tiada syukur. Dalam kitab tu kata, engkau ada ilmu, engkau tiada amal, sebab engkau ada ilmu, engkau tak ada kesungguhan untuk beramal. Niat pun tak ada nak buat. Engkau ada ilmu, engkau tiada amal, kerana engkau ada lihat kematian, engkau tiada mengambil iktibar. 4. 4. Jadi 4 ni jangan buat. Ada dosa, tak taubat, jangan buat. Ada dosa, mesti ada taubat. Ada nikmat, ada syukur. Ada ilmu, ada kesungguhan. Ada kematian, ada iktibar. Okey. Haji Yus tanya. Ustaz nak tanya. Berkaitan dengan ilmu ni, berkaitan dengan ilmu dan amal ni. Saya kata diri saya tak kata orang lain. Kadang-kadang ada masa kita beramal tu. Kadang-kadang kita sebagai contoh lah, saya baru umpama baru dapat ilmu yang betul-betul berkaitan dengan solat, yang betul-betul yang rasa hadirnya hati, jiwa dan raga dengan Allah SWT. Kadang-kadang benda memang terganggu lah. Bila semayang macam-macam gangguan dan sebagainya. Kadang-kadang ada masa ketika kadang-kadang kita nak semayang sunat pun malah lah pasal kita rasa tak dapat rasa khusyuk. Contoh macam tu lah umpamanya. So, hasutan-hasutan syaitan selalu berlega-lega dalam fikiran, tambah bila kita dapat ilmu macam ni. So, apa nasihat dan komen Ustaz tentang itu Ustaz? Terima kasih. Dia satu yang kita kena datang, satu tak boleh putus asa. Tu satu tak boleh putus asa. Satu tak boleh putus asa. Walau kita dah belajar dah, kelam malam kita dah belajar kan, solat ini ada rupa lahir, rupa batin. Mungkin rupa lahir ni kita dah buat dengan betul lah, baca Fatihah dengan betul, rukuk dengan betul. Tapi rupa batin ni kita masih berlawan-lawan lagi untuk buat. Kita tak dapat lagi. Kita jangan putus asa. Sebab kita kena faham khusyuk ni Allah beri khusyuk ni. Allah beri. Macam mana Allah beri kita ilmu nak betulkan lahir semayang kita. Begitu juga Allah yang beri khusyuk. Dan Allah akan beri, ulama kata, setelah kita berusaha bersungguh-sungguh. Sebab tu nama dia ada satu perkataan nama mujahadah. Bermujahadah dan istiqamah. Apa sambung dia? Apa buat nasi tu buat? Bermujahadah dan istiqamah. Apa sambungan dia? Baru nak cakap Ustaz jangan tanya saya, Ustaz dah tanya dah. Bukan buat dulu sekolah kan ada masuk nasyid ke pohon kayu kan masuk nasyid kan? Ada dapat nombor 2. Dapat nombor 2 ni. Tapi dapat nombor 2 nyanyi lagu ni tak tahu. Bermujahadah dan istiqamah, janganlah mudah menyerah kalah. Janganlah mudah menyerah kalah. Inilah dia jalan kita, jalan kebenaran dan keselamatan. Jalan kemiskinan yang di hadapannya ada kekayaan, jalan kesusahan yang di hadapannya ada kebahagiaan. Dulu tahun 80 dah belajar nasyid ni. Bermujahadah, jangan lawan. Dia datang, lawan. Dia datang, ganggu solat, lawan. Dia ajak pergi ingat lotong king, lawan. Dia ajak ingat makan roti canai, lawan. Dia ajak ingat pergi cari durian dekat Kamal punya kebun, lawan. Dia ajak pergi raup makan musangking, lawan. Mujahadah, lawan. Dan lawan ini mesti istiqamah. Lagi satu, jangan mudah menyerah kalah. Kenapa? Inilah dia jalan kita. Nasyid ni dia punya pengajaran ni banyak. Nasyid ni inilah jalan kita. Jalan kebenaran dan keselamatan. Jalan kesusahan, di hadapannya ada kebahagiaan. Susah tu nak mujahadah. Kadang-kadang rasa give up, jangan putus asa. Give up, jangan putus asa. Ingat, orang yang putus asa itu adalah meniru akan watak satu makhluk yang dilaknat Allah. Makhluk itu bernama apa? Iblis. Syaitan. Iblis. Okey, Saindun tanya, sila. Ustaz nak tanya dia macam dalam situasi kalau boleh dengar ke Ustaz? Kuat sikit.
Okey, Ustaz nak tanya, kalau macam kita solat tu macam keadaan macam Ustaz sebut tadi lah, kadang-kadang kita khusyuk dalam pada sekejap lagi kan kita dah mula lalai balik, lepas tu kita khusyuk balik, lepas tu kita lalai balik. Adakah solat tu diterima Ustaz? Solat itu kalau diterima itu maknanya diberi pahala. Sah bila syarat rukun itu betul sah. Maknanya solat tu ada tarik tali ya. Kejap lalai, kejap balik. Kejap lalai, kejap balik. Jadi masa balik itu, masa hati itu ingat, waktu tu diberi pahala. Masa lalai itu tak beri pahala. Maknanya kalau tempoh lalai itu 2 rakaat tu beri pahala. 2 rakaat lagi tak beri pahala. Tapi kalau rukun syarat betul, sah, sebab dosa. Maknanya kita dikira orang menunaikan solat. Tapi ganjaran itu, pahala itu dinilai atas berapa lama kita khusyuk. Berapa lama kita khusyuk. Sebab tu usahakan sebaiknya dari segi fizikal pun usahakan itu dikatakan makro semayang menghadap pada orang, makro semayang menghadap pada tulisan, makro semayang bertempat orang lalu lalang. Kenapa? Itu semua mengganggu khusyuk. Jadi segi fizikal dulu kita usahakan dulu segi fizikal. Dari segi hati tu faham apa konsep solat, apa dia talalul, apa dia yang kita belajar semua tu lah. Okey. Jadi macam mana kalau katalah Fatihah tu kita dah habis baca baru kita macam alamak, kita macam tak menghayati makna dia. Boleh tak kita ulang Ustaz? Boleh. Boleh. Hatta dulu guru cakap apa? Kalau kita baca Fatihah, lepas tu kita baca Fatihah lagi, Fatihah yang kedua tu kita niatkan sebagai membaca surah. Kita dapat pahala baca surah. Fatihah juga salah satu surah Quran. Okey. Maknanya nak semayang ni settlekan benda-benda yang nak kena buat, settlekan dululah. Jangan pergi panaskan lauk pergi semayang. Nanti otak kita ingat lauk tu je. Macam mana ni? Tu tak boleh tu. Jadi settlekan dulu apa-apa yang ada. Kalau kita pergi masjid, kita nak semayang, kita biasa buka jam dekat tempat wuduk. Nak semayang tu kita cari dulu. Jam mana jam? Okay, jam ada. Handphone aku ada. Wallet aku ada. Bawa semayang. Nanti semayang tiba Allahu Akbar, tahu tangan sini. Allah, jam tak ada pula. Dah mulalah 4 rakaat bercakap pasal jam. Jam ni mahal aku beli ni. Lepas tu jangan beli jam mahal. Kalau Allah Akbar, mana jam? Alamak, jam beli Tarim Street RM12. Lantak kau lah nak hilang, tak ada lupa lah. Betul. Boleh tak kalau nak dalam situasi yang Ustaz sebut tadi, macam jam dia tertinggal, dia berhentikan solat tu untuk pergi ambil jam tu? Dia kalau benda yang sangat perlu tu dia boleh berhenti. Kalau benda tu tak perlu, haram dia berhenti. Dia pada hajat yang sangat perlu, dia boleh berhenti lah. Dia boleh batalkan solat dia. Kalau tidak keperluan ni, kita yang nilai lah. Kita yang boleh berhenti. Kalau benda tu mengganggu ingatan kita, kita boleh berhenti. Macam mana orang berdiri, dia sakit kaki, sampai mengganggu khusyuk dia, dia boleh duduk. Atau dia tak sakit, tapi dia nak rebah. Jadi orang berdiri ni dia boleh duduk pada keadaan lah. Sama ada nak rebah atau dia sakit mengganggu khusyuk. Itu duduk, bukan berhenti semayang. Okey, Kak Indun. Ustaz, terima kasih. Okey. Ustaz, boleh tak kita baca surah, lepas tu kita dah habis baca surah baru kita hayati makna dia, berhenti kejap? Boleh juga. Boleh kan? Boleh. Sebab berdiri ni rukunnya panjang. Berdiri ni rukunnya panjang. Nak berdiri apa lama pun tak apa. Pada sembahyang seorang lah. Kalau sembahyang jemaah jadi imam tak boleh lah berdiri dah lama. Nanti ganggu pula kan. Orang belakang ni macam orang je. Tak apa. Berdiri lama tak apa sembahyang ni. Okey. Tapi kalau sembahyang hujung waktu jangan berdiri lama. Nanti tak habis sembahyang. Tak sempat. Habis dalam waktu dia. Okey, cukup pagi ni. Malam ni ada kelas. Tengah hari ni ada. Tengah hari ni ada hari ni cuti ni apa? Kali ni Senin. Petronas. Tengah hari ni ada kelas Petronas 12.30. Kita nak cerita tentang wuduk.
Dalam wuduk. Tapi siapa ke lapangan pakai Microsoft Teams. Pakai aplikasi Microsoft Teams. Nanti kalau siapa ke lapangan, bolehlah kita tengok. Kalau tengah solat anak kita kecil umur 3 tahun, dah setahun, tengah bergaduh sampai tak boleh kawal, boleh ke kita berhenti? Kalau dia bergaduh sampai boleh membahayakan dia, elok kita berhentilah. Elok kita berhenti. Elok kita berhenti. Anak jantan memanglah kuat bergaduh. Okey. Okeylah, cukup kot. Jumpa tengah hari ni lah. Siapa lapang boleh datang. 12.30 kelas anjuran Petronas Terengganu. Haji Mio, minggu depan kita ada kelas Haji Mio? InsyaAllah. Biasa 1.8. Hari Ahad pun ada macam biasa insyaAllah. Jadi yang ikut kelas saya malam boleh jumpa saya insyaAllah lepas maghrib. Kita nak baca bab solat lagi sampai ke bab ikhlas. Agaknya lah. Ikhlas ke salam gitulah. Nanti isyak pun ada. Ikhlas. Lepas isyak pun kita nak baca tauhid lah insyaAllah. Itu hari kita baca bab salam. Dah habis sampai sunat luar salam, luar solat pun kita dah. Apa? Besok pagi pun ada kelas. Besok pagi kita baca kitab ni. Muhimmah ni dia banyak cerita pasal orang perempuan sebenarnya. Bagaimana keadaan dia dengan suami dia. Tapi orang lelaki pun elok datang belajar lah. Orang lelaki pun datang belajar. Sebab dia ada cakap tentang lelaki, tanggungjawab lelaki juga. Kita belajar ni, muhimmah ni bukan nak tembak pasangan kita. Ini yang salah faham. Belajar ni kita baiki diri kita. Belajar kena niat baiki diri. Itu yang terbaik. Jadi besok pagi pun ada kelas yang pertama. Besok adalah kitab ni. Kita baca Isnin, Selasa, Rabu. Tiap-tiap hari, Isnin, Selasa, Rabu, pukul 8. Siapa yang tak kerja boleh follow kot. InsyaAllah. Okey, cukuplah pada pagi ni. InsyaAllah nanti kita jumpa tengah hari pada yang ke lapangan atau lagi malam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wa mursalin sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih semua. Terima kasih kepada penganjur. Visit pengajar sekali. Biar alami teman sekali. InsyaAllah, moga-moga Allah beri kita kekuatan untuk amal pada ilmu dan beri kita rahmat dalam menjadi majlis ilmu. Wabillahi alam. Ampun maaf, pasti dari saya ni banyak kurangan. Amin. Syukur alhamdulillah. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum.